Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah saya Tuan Muhammad Azrin bin Hassan selaku pensyarah dalam subjek EDUP 2132 Profesionalisme Keguruan. Okey, baiklah, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan guru dalam pendidikan. Untuk permulaan, saya akan menerangkan tentang pengenalan. Yang kedua adalah isu, iaitu rasuah, isu guru mendera pelajar, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sebagai pengenalan, tugas guru bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, malahan tingkah laku dan amalan baik mereka akan sentiasa menjadi ikutan dan rujukan oleh semua pihak. Oleh itu, profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru bagi memastikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Akan tetapi, terdapat beberapa isu-isu semasa yang berkaitan etika dan perundangan terhadap sesetengah guru. Antara masalah yang melibatkan etika dan perundangan guru sering dilaporkan melibatkan kes tingkah laku negatif seperti kes rasuah, gangguan seksual, dera dan sebagainya. Okey, yang pertama adalah isu semasa yang berkaitan dengan etika dan perundangan guru ialah isu rasuah. Okey, definisi isu rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Okey, contohnya ialah jenis rasuah yang pertama ialah sejenis wang. Yang kedua adalah bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan hadiah. Okey, peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib. Okey, untuk perkara 4/2 iaitu membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Yang kedua adalah perkara 4/2C2 berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedah sendiri. Yang ketiga ialah perkara 81A, seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Okey, saya dah bagi contoh untuk kes rasuah yang melibatkan guru. Okey, ada satu akhbar berita harian iaitu guru besar didakwa terima rasuah lebih daripada RM6,000 pada tahun 2014 dan 2015. Okey, contoh di Alostar, seorang guru besar wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen di sini hari ini iaitu atas 6 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6,837 pada tahun 2014 dan tahun 2015. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh yang ketika itu bertugas sebagai guru besar di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Pasir Kecil, Sungai Petani, didakwa menerima wang berjumlah RM450 dengan tiada balasan melalui akaun PAN Islam Malaysia Berhad BIMB miliknya daripada awang kecil bakar yang diketahui ada berhubungan dengan kerja rasminya. Itu adalah contoh kes rasuah yang melibatkan guru iaitu dalam mengambil wang sebanyak RM6,000 lebih. Okey, baiklah, untuk isu yang kedua ialah isu guru mendera pelajar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan penderaan? Okey, penderaan ialah penderaan kanak-kanak yang didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping itu menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Okey, saya akan bagi 3 jenis penderaan iaitu penderaan fizikal,
penderaan seksual dan penderaan emosi. Okey, untuk pembentangan kali ini saya akan terangkan satu penderaan iaitu penderaan fizikal. Okey, apa maksud penderaan fizikal? Penderaan fizikal iaitu seseorang kanak-kanak yang dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan tersebut boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan ejen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu, iaitu dalam kurungan Akta Kanak-kanak 2001. Boleh diertikan dengan keganasan secara fizikal. Tindakan ini boleh menyebabkan kecederaan otak, lebam yang teruk, kecacatan anggota tubuh, retak, patah tulang, lecur atau terbakar, dicucuh dengan puntung rokok dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Okey, ini adalah contoh kes penderaan melibatkan guru, iaitu dalam satu akhbar pelajar dipukul hampir 2 jam. Okey, boleh dirujuk di sini. Okey, selain itu, berkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Yang terbahagi pada 3 iaitu accountability guru kepada pelajar, isu kesantunan guru dan isu kepedulian guru. Untuk accountability guru kepada pelajar, guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Guru tidak boleh membuat sesuatu perkara yang membahayakan nyawa dan keselamatan pelajarnya, apatah lagi mendera mereka. Guru perlulah lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Mungkin guru yang melakukan penderaan itu tidak sedar bahawa mereka telah melakukan kesalahan mendera akibat dibelenggu rasa marah yang tidak mampu dikawal. Okey, pertimbangan yang wajar perlulah dilakukan sebelum melakukan apa-apa tindakan. Okey, yang kedua ialah isu kesantunan guru, iaitu menurut Mok Song Sang 2010, kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu sehingga kesantunan tersebut menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial. Iaitu dalam usaha membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh seseorang guru itu terlebih dahulu. Okey, yang ketiga ialah isu kepedulian guru. Okey, kepedulian atau dalam istilah ialah ambil peduli ataupun ambil cakna ataupun ambil berat yang melibatkan responsif sensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian terhadap pengalaman mereka. Menurut Noryati 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajarnya dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru yang memahami bahawa tugas mereka membentuk pelajar secara holistik, yakni para pelajar dapat berkembang secara intelek dengan menguasai pengetahuan yang spesifik. Okey, dalam hal penderaan ini, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakan yang keterlaluan. Sebagai contoh, guru sanggup memukul pelajar di hadapan murid tanpa peduli tentang maruah murid tersebut serta tidak peduli dengan keselamatan murid. Hal ini bukan sahaja mencemarkan nama baik profesion keguruan, malah menunjukkan kelemahan kepimpinan guru tersebut. Okey, setelah saya mendapati dari segi isu penderaan kanak-kanak tersebut, berlakulah kesan penderaan tersebut. Iaitu kesan yang pertama ialah hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat menjadi tidak baik, emosi guru yang tidak stabil. Dan seterusnya boleh merosakkan dan mencemarkan imej profesion perguruan. Dan seterusnya ialah reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Okey, faktor-faktor atau punca-punca yang menyebabkan berlakunya penderaan ialah
pengurusan emosi yang tidak stabil, gurulah yang emosi yang tidak stabil, kelonggaran penguatkuasaan, tiada kesedaran agama, penyalahgunaan dadah. Biasanya faktor yang menyebabkan faktor utama ialah tiada kesedaran agama lah. Okey, biasanya kalau cikgu ataupun guru yang mempunyai agama, dia tidak akan melakukan perkara yang tak senonoh lah kepada pelajar. Contohnya dari segi penderaan. Okey, oleh itu, apakah langkah-langkah untuk mengatasi isu penderaan ini? Okey, yang pertama ialah guru perlulah tingkatkan kesedaran agama dalam diri. Iaitu, okey, agama ni sangat pentinglah untuk dalam setiap manusia, lagi yang bernama guru. Guru ni haruslah membimbing pelajar, mendidik pelajar dengan akhlak yang baik. Okey, yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang. Yang ketiga ialah wujudkan khidmat kaunseling khaslah untuk guru. Maksudnya dalam setiap bulan, setiap minggu haruslah mengadakan program kaunseling untuk guru untuk menstabilkan emosi mereka. Yang keempat adalah melantik guru yang berkelayakan. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk kesimpulannya ialah seorang guru haruslah memahami tanggungjawabnya yang sebenar. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah menampilkan watak ataupun watak yang terpuji, berimej peribadi mulia, berwawasan sebagai pendidik yang unggul. Dan ketiga ialah guru perlu taat setia kepada perkhidmatannya, mempertahankan martabat profesionnya. Dan yang keempat ialah guru perlulah meningkatkan prestasi pendidikan dalam negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.